pada Jun 2021 hingga sekarang, beliau merupakan Head of Marketing. Tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Syafiqah untuk memulakan program kita. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, sebenarnya kan bila ada pelajar daripada KPTM yang mulanya approach kan Azwa, dia approach, dia cakap dia nak jemput untuk buat talk. Lepas tu saya pun okey lah sebab kita memang dalam bidang kan. Cuma untuk title TikTok influencer tu saya agak awkward lah sebenarnya sebab it's part of my job scope lah as a head of marketing. So kita in charge untuk marketkan branding kita. Saya bekerja dengan Fair Work, agensi pekerjaan lah. Jadi kita buat TikTok video sharing macam mana nak buat resume, macam mana nak lulus interview macam tu. Jadi lebih kepada macam orang kata saya sharing sebagai pengalaman sebagai HR lah. TikTok influencer tu tak sangat sebenarnya. Okay, so terima kasih kepada tim Azwa and tim sebab prepare event ni, dan juga saya dimaklumkan ada coordinator dalam ni. Ada coordinator ke ataupun semua dalam ni pelajar? Mana Azwa coordinator kita? Semua pelajar. Yang lain semua pelajar. Okay, baik. So semua pun orang kata pelajar lagi, so boleh buat sebagai persediaan lah. Kita tak serius sangat lah sebab ada 30 minit saja saya dimaklumkan untuk bercakap. Jadi untuk sharing resume tu kita cuba buat secepat yang mungkin. Okay, so sebelum saya share slides, saya lebih selesa dikenali sebagai Syafiqah Zakwan lah. Okay, macam yang telah dimaklumkan oleh Alif tadi, background saya adalah daripada HR dan juga sekarang saya bekerja sebagai head marketing, so di agensi pekerjaan juga. Jadi saya memang banyak menapis resume executive level, lower levels dan engineer sebagainya lah. So bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan share saya punya screen. Kalau suara saya tak jelas nanti alert saya. Okay, bila saya share screen ni saya tak boleh nampak dah muka orang lain. Okay, boleh ada screen saya? Ada. Okay, so dalam merangka resume ni dia ada banyak fasa. Dia ada fasa untuk baru lepasan belajar lah, maksudnya fresh graduate, dan kalau dia dah ada pengalaman bekerja dah lain dah resume dia. Terutamanya kalau untuk yang dah berpangkat tinggi ataupun mungkin dah 10 tahun pengalaman bekerja, dia punya resume tu dah jadi lain sikit. Jadi untuk hari ni kita share asas sahaja dulu untuk merangka resume. Alright, so sebelum saya teruskan, 3 benda yang selalu orang tanya. Hari tu dengar tips ni cakap lain, dengar tips HR ni cakap lain pula. So dia adalah bergantung kepada 3 benda ni. Yang pertama adalah jawatan yang kita mohon. Kadang ada orang nak mohon bahagian creative industry, contohnya macam digital designer ataupun mungkin dia edit video, dia lain dah. Ada orang yang nak mohon bahagian mungkin dalam bahagian bisnes, dalam bahagian HR dia nak mohon untuk benda yang lebih orang kata bertulis, bercakap dan sebagainya, jadi resume dia lain. Okey, itu daripada segi jawatan. Kalau yang kedua daripada segi organisasi, syarikat ni kita sedia maklum ada pelbagai jenis. Yang pertamanya startup company yang kecil, mungkin Sufiah Bakery contohnya kan, dia baru buat company dia 6 bulan, dia nak hire accountant, nak uruskan invoice. Jadi lain startup company punya pattern untuk terima resume dan temuduga lain. Okey, seterusnya kita ada contoh untuk MNC. Ada yang pernah dengar tak MNC? MNC. Tak ada. Okay. So MNC ni dia short form kepada multinational company. Dia MNC ni kalau dekat dalam Malaysia contohnya macam AirAsia lah, dia ada juga di negara lain. Okay, syarikat ni beroperasi bukan sahaja dalam Malaysia tapi ada juga di negara-negara lain. So dia dah besar jadi dia punya resume lain dah, cara penerimaan temuduga dia pun lain. Tu contohlah MNC. Selain tu kita ada GLC daripada segi kerajaan lah, contoh macam TNB macam tu. Dan juga yang ketiga ni, okay, jenis temuduga bergantung kepada
penemu duga juga. So ada yang dia nak tengok resume macam gini, ada yang dia tak nak tengok resume macam ni. So bergantung. Jadi untuk hari ni kita akan share yang asas yang boleh dipakai oleh kebanyakan industri lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh resume yang selalunya orang buat lah, yang selalunya calon buat. Kalau tengok contoh nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 ni, yang mana rasanya resume yang baik? Nombor 3. Nombor 3. Lagi? Azwar tu yang jawab. Nombor 2. Nombor 2. Saya nak baca komen. Ada ni ke? Ada chat box kan? Okay. Okay. Kalau tengok contoh ni, memang kebanyakan resume yang kita terima macam ni. Dan tak adalah kata salah, nombor 1 salah, nombor 3 salah, tak ada. Dia bergantung macam saya cakap tadi, jawatan yang dipohon. Kalau ikut kepada yang biasanya ni, nombor 2 dan nombor 3 yang baik. Kalau untuk yang nombor 1 ni, kalau boleh elakkanlah. Elakkan. Kalau anda dari kursus atau dari course creative design, mungkin orang panggil ada media. Jadi anda nak mohon jawatan advertising dan sebagainya memerlukan skill untuk design, so boleh tonjolkan dalam resume bentuk yang warna-warni macam ni. Tapi kalau kita selain daripada creative industry, jangan, bukan elakkan, jangan buat nombor 1 ni. Sebabnya dia akan makan masa untuk HR tu nak faham resume tu punya layout. Dia ke kiri, ke kanan, ke bawah, tiba-tiba education kat kiri. Dia akan makan masa sebab purata HR tengok resume dalam 7 saat je. Kalau 7 saat tu tak menarik, maksudnya dia ambil tu 7 saat habis, tak menarik, dia skip. Sebab rata-rata resume yang diterima sangat banyak, jadi kalau memang susah nak faham, HR tu akan skip je terus. Kalau nampak colour macam ni, skip. Jadi kalau kata nak ada warna sikit, mungkin nombor 2 dan yang lebih profesional selalunya nombor 3. Okay. So ini adalah asas yang perlu ada dekat dalam resume. Ikut turutan. Atas sekali maklumat diri, nombor 2 summary dan seterusnya sampai bawah. Okay, nanti saya akan explainkan satu-satu. Dan resume yang baik untuk fresh graduate saya boleh nasihatkan, kalau boleh buat satu page itu sahaja. Maksudnya selagi boleh mampatkan. Setengah orang dia fikir macam ada ruang sikit lah, nampak macam cantik ada ruang kosong. Tak perlu. Resume ni dia kena padat. Kalau boleh jangan sampai 2-3 page lah untuk fresh graduate. Saya tak sarankan sampai 2-3 page. Tapi kalau dia memang dah pernah bekerja sebelum ni walaupun dia sambung belajar, so mungkin akan jadi 1.5 page ke 2 page. 2 tu maksimum. Yang terbaik 1 page lah. Ini untuk fresh graduate. Melainkan awak dah ada pengalaman 10 tahun, so bolehlah banyak-banyak. Dan ada yang tanya beza resume dan CV. Siapa tahu beza resume dan CV? Resume dan CV. Ada tak yang tahu bezakan resume dan CV? Selalu dengar antara dua ni, confuse. Tak ada, tak berani. Okay, untuk resume selalunya kita buat khusus untuk jawatan yang kita mohon tu. Selalunya kalau kata kita nak mohon jawatan customer service, pengalaman dan barang-barang yang dalam resume tu macam skill dan sebagainya semua fokus kepada satu jawatan sahaja. Tapi kalau CV dia panjang, lebih detail, lebih format dia lebih orang kata formal. Okay, yang tu adalah CV. Selalunya CV ni kalau ikut industri hanya yang berpengalaman akan hantar. So untuk kita sediakan resume supaya lebih ringkas dan HR tak perlu go through banyak-banyak pages. Okay, so itu perbezaan dia lah. Dan untuk fresh graduate selalunya nanti saya akan tunjukkan perbezaan untuk yang dah ada kerja sikit. Contohnya dia fresh graduate juga tapi ada 1 tahun pengalaman. Ataupun fresh graduate yang langsung tak pernah ada pengalaman kerja walaupun part time, walaupun mungkin intern adalah, walaupun part time, walaupun kerja ringkas-ringkas sikit-sikit tak pernah, pun saya akan tunjukkan contoh juga. Okay, so ini adalah contohnya yang belah kiri untuk yang dah ada bekerja lah, ada pengalaman bekerja sikit. Yang sebelah kanan tu memang fresh grad, memang baru habis belajar, memang nak cari tempat intern ataupun nak cari full time work terus.
Yang ni adalah secara kasarnya gambaran. Okay, so yang pertama sekali selalunya kita letak maklumat diri. Kalau tengok maklumat diri dekat sini ada gambar. Rasa-rasanya gambar wajib tak letak dalam resume? So boleh jawab. Kalau saya buat Macam mana? Wajib tak? wajib. Wajib. Sekali lagi tak Bagi jelas. saya lah. Wajib ke tak? Ya atau tidak? Wajib. Wajib. Okey. Okeylah. Siapa yang jawab tu? Alif yang jawab, bukan? Saya tak boleh tengok skrin, tak ada muka. Alif lah, saya consider Alif lah jawab tu. Okey, dia cakap wajib letak gambar. Dia macam ni, gambar tu dia main peranan penting sebagai first impression. So first impression ni bila HR tengok, dia yakin. Tapi kalau rasa gambar tu tak meyakinkan, tak perlu letak. Tapi kalau rasa gambar tu membantu, gambar awak rasa enough, awak dah nampak orang kata sesuai lah gambar tu. Gambar yang tak sesuai ni maksud saya macam mana? Gambar dalam kereta, selfie, atau mungkin gambar tu blur, atau mungkin awak ambil gambar pasport tu sedebu awak letak. Lepas tu muka awak pun tak senyum, muka awak macam takut je. Yelah ambil gambar kat kedai gambar kan. So awak pun ambil gambar letak dalam resume. So muka awak macam tak boleh lah macam tu. Okay, ataupun gambar tu orang kata gambar yang tak proper, tak formal atau tak professional. Mungkin awak dekat shopping mall dan sebagainya. Kalau gambar tu sebenarnya boleh je kalau awak nak ambil gambar tu awak nak tangkap macam gini. Okay, awak nak macam gitu, boleh, tak ada masalah. Tak semestinya gambar resume tu kena straight macam ni. Yang tu ramai orang takut lah nak buat, takut dengan gambar sengit macam ni tak jadi, tak boleh. Tak, boleh sebenarnya. Janji gambar tu nampak presentable. Jadi kalau awak ada gambar yang presentable, boleh letak sebab benda tu akan membantu. Tapi kalau gambar awak mungkin tak cantik macam yang saya bagi contoh tadi, tak perlu letak. Sebab benda tu akan mencacatkan resume awak. So first impression penting And then awak letak nama. Yang warna biru ni sebenarnya terpulang. Kalau awak nak khususkan awak dalam industri apa, awak boleh letak. Kalau awak tak ada, awak tak boleh letak. Contohnya industri komunikasi. Awak pelajar komunikasi, so awak nak letak kat situ. Terus, jadi awak minta kerja pun dalam bidang komunikasi. Tapi kalau awak nak minta kerja luar bidang ataupun lain bidang yang awak belajar, tak perlu letak. Okay, alright. So umur ni letak sebab setengah jawatan dia tak nak kalau terlebih umur atau terkurang umur. Dia dah ada dah dia punya requirements. So kalau terlebih dan terkurang, dia akan reject lah. So awak letak terus. Okay, kalau tak sesuai, tak adalah dia buang masa awak nak interview kan. Okay, nombor telefon dan email. Dua perkara yang sangat penting, kadang-kadang ada juga yang terlepas pandang. Kalau awak dapat peluang untuk ditemu duga tu tapi tak ada cara nak contact, melepaslah peluang tu. Okay, email dan contact number. Yang ni penting, yang boleh dihubungi lah. Nanti tengok nombor telefon orang lain kan macam siapa ni? So tak angkat, dah terlepas kat situ. Okay, address ni alamat, ada yang tanya kena buat alamat penuh ke? Kena letak semua? Tak perlu. Cukup sekadar orang tahu awak daripada kawasan mana. Sebab kalau awak mohon di Kuala Lumpur tapi awak duduk dekat Negeri Sembilan, mungkin orang tu akan consider awak akan duduk rumah sewa ke, awak akan berulang-alik ke macam mana. So address ni cukup, tak perlu 365 Lorong Lebuh Bukit Kecil, Pokok Senang, Citra, tak perlu. Okay, sekadar kawasan tu je kat mana. Clear? Dia dah mengantuk sebenarnya. Okay ke? Boleh teruskan? Okay. Boleh? Okay. Alright, seterusnya summary. Okay, summary ni selalunya kita ceritakan pasal awak punya diri, bukan biodata personal. Biodata personal ni maksudnya saya daripada berapa orang adik-beradik, saya dulu belajar dekat mana, tak perlu. Semua benda tu dah ada tempat dia, education apa semua tu dah ada. So awak tak perlu ulang apa yang dah ada dekat dalam resume, awak tak perlu ulang dekat summary. So summary ni selalu awak ceritakan kelebihan awak, skill awak dan masukkan quantitative material. Contohnya macam awak tengok dekat sini, saya berjaya buat apa, sebanyak berapa persen. Yang ni boleh digunakan juga untuk fresh graduate. Contohnya awak ada buat event, awak jayakan event dengan virtual event lah,
dengan 187 orang peserta, macam tu. So ada numbering lah, ada kuantitatif. Kalau selain daripada tu, awak boleh letaklah kalau awak ada buat saya menjaga pendaftaran untuk pelajar-pelajar hostel contohnya, untuk berapa ratus pelajar, 3 semester dan sebagainya lah, macam tu. So kuantitatif apa yang awak dapat achieve, benda-benda macam tu lah. Okay, work experience ni untuk yang dah bekerja boleh letak, yang tak bekerja lagi tak ada masalah sebenarnya kalau tak ada work experience dalam resume. Kalau memang tak ada work experience atau intern masuk dekat work experience lah. Internship awak boleh letak awak buat apa. Antara benda yang penting dalam work experience, contohnya awak ada internship, awak boleh tulis. Okay, customer service intern, bawah nama syarikat MKU Electronics contohnya, dalam kurungan period dia, awak intern daripada bila sampai bila. Julai 2021, kalau sampai sekarang awak tulislah current ataupun present. Tapi kalau awak dah habis, awak tulis Julai 2021 sampai Disember 2021. Macam tu je, dah faham. Okay, and then bawah tu explain sama juga, kena ada kuantitatif apa yang awak buat. Okay, sebagai fresh graduate yang nak pasarkan diri tanpa pengalaman bekerja, awak kena tunjukkan sikit awak punya aktiviti tu. So kena masukkan. Okay, yang ni untuk education kalau dah ada pengalaman. Ringkas sahaja. Diploma apa, bila sampai bila, college mana, CGPA ni wajib ataupun tidak. Ada CGPA. Ada yang confuse. Kena letak juga ke ataupun boleh tak letak? Perlu letak atau tak perlu letak? Tak perlu. Kalau result cantik letak. Pandai. Siapa yang jawab tu? Nama saya Faris. Faris. Kalau result cantik letak, betul. So benda-benda yang mencacatkan resume tu tak payah letak. Okay, benda-benda yang kalau kita nampak macam dah lah CGPA rendah. Okay, lepas tu kita letak dia terus jadi macam daripada HR tak tahu terus kan, macam slide dekat situ. So tak payah letak. Kalau cantik kan 3.5 okay, 3.6 ke atas boleh letak lah. Okay, tak ada masalah sebagai selling point, nak tambah lagi keyakinan HR. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah awak punya aktiviti. Okay, so yang tu tambahan lah. Dan untuk education ni jangan letak lebih daripada 2 yang lama-lama. Contohnya kan, kalau awak ada degree, so degree, diploma sebenarnya dah cukup. Kalau nak letak SPM bolehlah 3 kalau ada tempat. Tapi PMR, UPSR semua dah tak perlu letak. Kalau ada master, degree, diploma, SPM, takat 3 ni je. Ataupun diploma ni pun tak penting dah. So sebenarnya yang ke bawah sangat tu lebih daripada 3 dah tak relevan. So kalau awak letak pun memang macam tak function. Okay, so yang tu untuk education kalau dah bekerja. Jadi awak tak ada apa nak elaborate. Tapi kalau awak fresh graduate, okay, ni kita semualah. Kita semua yang nak ambil internship, nak habis belajar. So ini adalah contoh untuk awak letak bahagian education. Sebab awak tak ada pengalaman bekerja kan. So segala aktiviti yang awak buat waktu universiti termasuklah yang sekarang ni untuk buat event, how to make a correct and right resume kan. So yang ni pun termasuk juga. Awak sebagai exco media ataupun awak sebagai pengerusi event. So boleh letak awak berjaya-jayakan event ni seramai berapa orang, ataupun mungkin awak nak highlightkan kepada duration dia berapa lama ataupun ada berapa series ke. So boleh letak benda tu. Okay, so ada diploma iaitu awak punya level lah, diploma ke degree ke, khusus apa, nama universiti dan bila awak ambil tu. Okay, dan aktivitinya kat bawah lah. Okay, seterusnya hard skill versus soft skill. Okay, ramai tak tahu sebenarnya skill ni dia ada 2 jenis kan, hard skill dan juga soft skill. Kalau tengok contoh dekat sini, yang warna kuning ni, sebelum saya explain lah, yang warna kuning tu dalam box warna kuning tu, yellow color, yang tu hard skill ke soft skill? Soft skill. Soft skill. Ada lagi nak try? Hard skill. Hard skill. Okay, so hard skill ni maksud dia kalau kita translate dalam bahasa Melayu punya kan, kalau direct translation tu
hard skill apa? Skill keras. Maksudnya macam tak tahulah macam mana nak explain tu kan. Tapi hard skill ni membawa maksud kebolehan untuk menggunakan sesuatu alat ataupun bahan. Kalau soft skill ni pula dia lebih kepada personality, lebih kepada pembawaan diri. Okay, lebih kepada attitude macam tu lah. So kalau tengok dekat sini, yang warna biru tu good in communication, adaptability, empathy. Benda tu soft skill. Soft skill ni orang kata dari dalam. Cara awak bawa diri tu, awak punya leadership, awak punya komunikasi. So yang tu adalah soft skill. Hard skill ni adalah benda yang guna alat, contohnya macam Adobe InDesign, TikTok Ads, awak nak kena set up, Microsoft Word, awak nak kena type, Microsoft Excel, awak kena hafal formula kan. So awak perlukan alat tu. So yang tu adalah hard skill. So untuk bahagian skills dalam resume ni kalau boleh masukkan dua-dua. Awak tengok balik resume awak. Hard skill ada tak? Soft skill ada tak? So awak masukkan. Alright? So segala apa awak punya skill yang awak ada, awak boleh guna tu, awak just masukkan macam ni. Okay? Ini untuk skills lah. Okay, last kali untuk reference. Sebenarnya reference ni adalah perkara terakhir yang tak penting dalam resume. Perkara terakhir yang awak kena consider kalau awak nak letak. Contohnya, kalau awak fresh graduate dan awak nak letak reference, okay, sepatutnya siapa orang yang paling sesuai, paling trustable lah untuk awak nak letak dalam resume? Rasa-rasanya siapa? Fresh graduate lah, tak pernah bekerja, jadi tak adalah HR kan. So sebagai fresh graduate ni nak letak reference supaya kalau HR tengok tu dia boleh call, betul ke Azwa ni dia ada join activity macam ni, dia dulu belajar okey ke? Macam tu kan. So rasa-rasanya siapa yang sesuai nak letak dalam reference dalam resume? Mentor boleh. Siapa? Mentor. Mentor. Mentor tu awak punya pensyarah ke? Pensyarah. Betul. Okey, pandai. Betul. Okay, so itu adalah orang yang paling terdekat dengan awak, yang paling sesuai. Kalau nak letak awak punya lecturer, pastikan lecturer awak tahu yang awak gunakan title dia untuk letak dalam resume. Sebab ada kadang-kadang bila kita call kan, sajalah nak tanya Alif ni dia okey tak? Waktu belajar kita nak terima dia internship, relate tak? Okey, bersesuaian tak? Lepas tu dia macam Alif siapa dia banyak sangat Alif sebab dia pun tak tahu Alif yang tahun bila, tahun berapa, pelajar semester berapa yang bagi kontak dia tu. So make sure dia tahu, dan lecturer tu agak rapat lah, bukan rapat yang tahap pergi keluar makan hari-hari macam tu, bukan. Tapi agak kenal lah. Kalau cakap Alif, tahu siapa. Alif kelas macam ni, tahu siapa. So janganlah tiba-tiba kau pun macam tak kenal, sia-sia je awak letak. Okay, dan tak salah kalau awak nak type macam yang saya tulis kat screen tu phone number and email are available upon request. Maksudnya tak salah kalau awak tak nak terus disclose, awak tak nak terus tulis email dan nombor telefon dekat situ. Supaya ada peluang awak dipanggil temuduga. Sebab kalau awak tak tahu sebenarnya HR dah call pensyarah awak cakap awak tak sesuai. So awak tanpa awak tahu yang sebenarnya awak dah di-reject tanpa diberi peluang untuk interview. So kalau betul HR nak, boleh minta dekat awak. So boleh kita dapatkan nombor Puan Mariam ni untuk reference, boleh, awak pun boleh sediakan. Awak pun dah prepare dah lah. So boleh, tak ada masalah untuk letak. Setengah HR dia cakap letak je lah. Tapi saya berpendapat macam tu, my personal opinion lah. So boleh letak macam gini. Okay, so itulah asas 6 perkara. Okay, 6 perkara dalam resume yang boleh kita letak sebagai fresh graduate. So saya punya sharing tu saya rasa cukup lah. Okay, ada 6 minit untuk Q&A. Kalau tengok gambar dekat sini kan, dia ingatkan saya lah, sebaik mana pun resume tu kalau kita dah belajar betul-betul macam mana nak buat, tapi kalau masa interview tu kita tak pandai cakap ataupun tak sama macam yang dijanjikan dalam resume tu pun slack juga. So kena seiring kena seiring sambil buat resume tu, betul ke tak? Janganlah asyik mengangkat diri sampai rasa macam tak realistik. Contohnya macam tu. Okay, so alhamdulillah yang itulah 6 perkara asas yang saya boleh sharekan dalam tempoh yang singkat ni. Jom saya serahkan kepada MC baliklah nak Q&A ataupun sebagainya.
Okey, sebelum kita menghabis program ni, saya memberi peluang kepada semua student untuk tanya soalan kepada Cik Syafiqah jika tak faham ke. Boleh saya bagi masa dalam 2 minit macam tu. Kalau tak ada, tolong check dekat box ya. Tengah malu. Saya ada soalan. Hai. Hai Fatini. Okay, soalan saya, macam dekat hard skill tu, kita, macam Excel ada tahu sikit-sikit, dia tak adalah pro. So kena tulis juga ke atau tak payah tulis? Maksudnya awak ada satu skill yang awak tahu beginner je lah, sikit-sikit. Tu sikit-sikit je. Okay, contohnya hard skill lah kan, sebab soft skill ni dia tak ada sikit-sikit atau banyak kan. Okay, soalan yang baik Fatini, thank you. Ramai juga yang sebenarnya macam terfikir patut letak ke atau tak patut letak. Itu adalah contoh selamat yang saya bagi resume tadi tu dalam slide tu kan. Itu adalah contoh selamat kalau awak tak nak letak awak ni beginner ke, intermediate ke ataupun expert. Jadi awak boleh letak. Setengah orang kalau awak perasan dalam resume dia letak contohnya Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, contohlah ya. Microsoft Excel beginner, Microsoft PowerPoint expert. So yang tu sebenarnya ada pro and cons. Kalau awak letak terlalu banyak benda tu tapi sebenarnya benda tu semua beginner, dia akan macam melemahkan resume awak tau. So better kalau awak rasa macam dalam 3 benda ni, 2 awak okey lah, 2 awak expert, 1 awak macam beginner. Awak letak je semua, tak perlu letak beginner ke expert ke apa. Kalau HR nak tahu, dia tanya waktu interview. So sejauh mana awak pandai guna Adobe Photoshop ni? Dia boleh tanya waktu interview, tak ada masalah. Itu adalah cara selamat resume yang saya tunjuk tadi tu untuk tak buat awak nampak lemah. Sebab tu saya tak letakkan beginner, intermediate ataupun expert. Tapi kalau awak memang expert untuk ketiga-tiga hard skill yang awak nak letak tu, awak boleh letak expert sebab benda tu sebagai penguat untuk nak convince HR. Tapi kalau awak dalam antara 3 ni macam saya cakap tadi, ada yang lemah, ada yang tengah-tengah, ada yang okey, tak payah letak rating tu, tak payah letak beginner expert tu, just senaraikan macam yang saya tunjuk tadi tu. Itu sekali lagi. Okay. Okay. Okay, so ini adalah contoh selamat yang saya tak letak pun beginner ke expert. So awak kalau rasa ada benda yang tak berapa okey, awak letak senarai macam ni je. Tak perlu risau awak expert ke beginner ke apa. Boleh letak kalau awak rasa benda tu membantu untuk jawatan yang awak mohon. Panjang pula explanation kan. Okey tak? Okay, faham. Okey, yang lain ada apa-apa soalan ke? Okey, saya ada tengok dekat chat message tu. Daripada Radin Shah, kalau saya art student graduate, should I specialize my resume or biarkan resume saya general? Okay, good question. Saya suka soalan ni. Sebab masa awal-awal saya buat resume kan sebenarnya, masa baru habis belajar, kita pun tak pernah ada orang kata exposure macam mana nak buat resume yang baik kan. Jadi masa tu sebab saya adalah pelajar komunikasi, saya buat resume saya warna turquoise. Cantik dah lah kiranya, macam dah rasa macam hebat dah lah tu, ada colour-colour, susun begitu begini. Tapi saya pelajar komunikasi dan masa tu saya apply untuk industri yang macam tu, dan HR, saya apply untuk HR. Tak sesuai sebab saya lain bidang. Tapi macam saya explain masa awal tadi, kalau memang dalam creative industry, art student, awak kena tonjolkan awak punya creativity tu dalam resume. Maksudnya awak kena buat resume yang fancy lah. Tapi kena ingat, fancy tu jangan sampai tak boleh faham, tak boleh baca font, striking colours sampai rasa pening nak baca banyak-banyak. Jangan macam tu. Janji kemas. Jadi untuk art student memang kena buat yang
kreatif sikit. Kalau untuk yang awak nak mohon biasa, contoh awak art student tapi awak nak mohon customer service. Rasa-rasanya kena fancy resume ke atau kena yang biasa tu, yang general tu? Rasa-rasanya mana satu? Biasa. Biasa, betul. Hasan betul. Sebab awak nak ke industri yang macam tu. Kalau awak memang nak mohon industri kreatif, resume awak kena kreatif juga. Okey, itu saja ke? Kalau tak ada, saya sebelum nak ada lagi. Okey. Okay, kita bagi chance lah MC. Macam mana nak sediakan resume untuk jawatan yang kita apply supaya, macam mana kita nak sediakan resume untuk jawatan kita apply supaya tak nampak overqualified? Satu, contoh kita ada PhD tapi nak apply jawatan yang degree. Zaman sekarang susah nak dapat kerja kan, yang ada PhD pun terpaksa apply kerja yang cari degree. Okay, good question. Nurul Husna, double Husna. Okay, so untuk apply jawatan ni sebenarnya, dia tak kisah awak overqualified ataupun tak tahu sebenarnya, tapi jujurlah ini bukan syllabus tau. Saya bercakap daripada saya punya observation, saya punya pengalaman. Ini bukan ada dalam syllabus. Mungkin pendapat HR lain berbeza. Apa yang saya nampak, kalau awak punya resume yang pertama ada letak expected salary, kalau dia within that range, maksudnya awak letak expected salary tu degree level, bukan awak letak PhD level, tu selamat. Yang tu selamat. Sebab ada bila orang dia dah ada PhD semua kan, resume dia pun dah ada expected salary, reason of resigning, so dia dah ada benda-benda macam tu. So apa yang saya boleh nasihatkan, awak nak mohon contohnya Husna ada PhD dan awak nak mohon satu jawatan ni, contohnya jawatan apa HR specialist. Okay, dia punya requirement minimum degree. So apa yang awak boleh buat, awak tengok dekat ads tu, dekat iklan jawatan kosong tu, average salary. Contohnya dia cakap daripada 5k ke 6.5k. So awak letak expected salary dalam resume tu supaya HR faham walaupun awak ada PhD, awak tak demand terlampau tinggi. Macam tu. So itu adalah benda-benda selamat yang saya boleh suggest untuk awak letak dalam resume lah, kalau tak nak rasa overqualified. Tapi kalau dalam iklan tu tak ada tulis average salary yang dia boleh bagi, awak try lah Google kalau HR specialist selalunya untuk company macam gini berapa. So bila benda tu letak dalam resume, dia akan membantu supaya HR tak takut. Sebab benda overqualified ni gaji je sebenarnya. Tak ada pun orang rasa macam overqualified lah, nanti dia macam ambil jawatan leader ataupun dia ambil jawatan manager. Orang tak fikir tu, orang fikir gaji. Sebab bila overqualified ni orang rasa macam aku nak bayar takat ni je yang ada duit. Tapi dia ni ada PhD, macam over lah pula. So bab gaji je sebenarnya, in my opinion. Welcome. Alright, ada yang lain ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, saya nak hantar survey untuk program ni. Okay, boleh tak nak minta satu, kalau korang ada screenshot session ni, nanti boleh tag fairwork.my ataupun tag saya sekali. There you go. Okay, so I think that's all from me. Kalau Boleh. ada kesilapan daripada saya, kilaf saya minta maaf. Tapi kalau nak tengok further information tentang interview ataupun resume, fairwork.my sebenarnya ada dekat TikTok. Kita aktif dekat TikTok untuk bantu fresh graduates. Okay? Dah tu je daripada saya. Okay, terima kasih Cik Syafiqah atas penyampaian tadi. Sama-sama. Sekarang saya menjemput Cik Siddiq untuk menghantar survey. Boleh tengok dekat chat box ya. Okey, survey dah ada. Yang lain bolehlah isi dalam form tu. Lepas dah habis, bolehlah keluar. Terima kasih banyak sebab ada program ni.
Okay, boleh bersurai lah ni. Terima kasih juga bagi hadiah Zaga Hati tu. Ya Allah. Tak sangka lah. Comel lah you guys. Okay, insyaAllah jumpa lagi semua. Terima kasih. Good luck. Terima kasih Miss Syafiqah. Thank you. Asal. Yes. Okay. Time. Terima kasih semua. Sama-sama Ya, masuk Cik Radin. Mantap. Lebih pun. Kalau tak ada, aku live dulu Ada? Welcome. Yang lain tidur. Siapa yang Nurul Husna ni? Wah, makasih wah. Ish. Kau baring ke? Thank you semua. Nangorat lah. Bye. Mantap lah korang ni. Thank you Do. Dek. Kau patut kat kamera. Okay. Kamera rosak tu. Bandar kau lah. Kau lupa. Bodoh. Kali pun busy Weh, kalau tak ada video macam mana tu? Tak ada, dia error. Lepas tu hilang macam tu je. Buat tu Apa kau tak cakap tadi bodoh? baru je bodoh ni. Aku baru Ya. end.